Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan bincang jawapan untuk kertas 1 bagi soalan Negeri Terengganu trial tahun 2022. Kita mulakan dengan soalan pertama. Alia menghantar laporan kewangan perniagaannya ke sebuah institusi kewangan. Okay, laporan kewangan dihantar ke sebuah institusi kewangan. Apakah tujuan? Jadi jawapan untuk soalan 1 adalah D. Untuk mempertimbang kelulusan permohonan perniagaan untuk mendapatkan pinjaman bank. Okay, soalan yang kedua. Pilih padanan ciri entiti perniagaan yang tidak benar. Okay, pertama sekali jawapan yang A ni ada sedikit pembetulan. Syarikat Islam Berhad 1 hingga 50 orang pemegang saham. Okay, jawapan soalan ni adalah C. Iaitu syarikat Islam Berhad dia menanggung liability yang terhad dalam koperasi ini betul. Selepas pembetulan jawapan A ni, yang ini dikira sebagai betul kedua-duanya. Sumber modal pun kedua-duanya adalah betul. Pengusaha perniagaan pun kedua-duanya adalah betul. Okay, soalan 2 adalah C. Soalan 3, kumpulan item manakah yang bukan yang belanja bukan operasi? Okay, belanja bukan operasi, jawapannya adalah D. Faedah atas pinjaman bank, faedah atas overdraft bank dan rugi atas 10% aset. Ini semua adalah belanja yang bukan daripada operasi perniagaan. Jawapan A, jawapan B dengan jawapan C semuanya adalah belanja operasi. Okey, itu soalan nombor 3. Soalan nombor 4. Pasangan manakah yang betul bagi perkelasan aset dan liability? Okay, jawapannya adalah A. Utility prabayar betul aset, jualan belum terperoleh adalah liability. Untuk jawapan B, utility belum bayar salah, komersial belum terima pun salah. Yang ini adalah liability, yang kedua ni adalah aset. Jawapan C, komersial belum terima betul, tetapi utility prabayar ini adalah aset, ni salah. Jawapan D, jualan belum terperoleh salah, ini adalah liability. Utility belum bayar, yang ni betul. Yang itu adalah liability. Okay, jadi yang betul kedua-duanya adalah jawapan A. Okay, jawapan nombor 5. Puan Talia Baiduri, pemilik perniagaan kosmetik cantik, membayar hutang kepada pemborong Erika. Okay, bayar hutang pemborong Erika, cek berjumlah 4930 dan menerima diskaun tunai sebanyak 180. Okey, kita kena fahamkan macam ni. Yang cek ni, dia di bawah aset. Bila kita membayar, jadi bermaksud aset akan berkurang sebanyak 4930. Kemudian diskaun ini kita faham sebagai penambahan equity pemilik. Okay, equity pemilik bertambah. Hasil lah, ini adalah hasil. Diskaun terima adalah hasil. Jadi, pemborong Erika ni adalah liability. Jadi, liability akan berkurang sebanyak RM5110. Iaitu kita ambil semula nilai cek, kita tambah balik dengan jumlah diskaun tunai. Itulah jumlah hutang yang dijelaskan. Jadi, jawapan untuk soalan 5 adalah B. Okay, untuk soalan berikutnya, soalan 6. Maklumat berikut diperoleh daripada buku sebuah perniagaan. Kedai songket warisan menjual kain songket terunan asli bernilai RM2,300 dengan harga RM3,800 secara kredit kepada pelanggan. Okey, sekian kamu maklum, di sini ada 3 perkara yang terlibat. Yang pertama sekali, kemudian lajur bawah dia bagi kita ada lajur inventory, lajur akaun belum terima dengan lajur modal. Okay, baik, yang pertama sekali faham semula. Bila kita menjual, jadi yang pertama sekali kita akan tolak inventory. Inventory akan sentiasa kita tolak pada nilai kos untuk tajuk persamaan perakaunan. Manakala bila kita menjual secara kredit, jadi ini adalah pelanggan. Jadi pelanggan bermaksud ABT. ABT akan sentiasa bertambah pada nilai harga jualan. Dan beza antara hasil
lebih besar daripada belanja, iaitu harga jualan lebih besar pada nilai kos inventory, sini kita ada keuntungan. Yang untung akan menambahkan equity pemilik. Untuk soalan nombor 6, jawapannya adalah A. Inventory tolak pada nilai kos. ABT bertambah pada harga jualan, manakala modal bertambah, itu beza antara 3,800 tolak dengan 2,300, dapat untung sebanyak 1,500. Soalan yang ke-7, pilih susunan yang betul aliran dokumen bagi urus niaga secara kredit. 1, resit, 2, invoice, 3, nota kredit dan 4 adalah keratan cek. Di urutan yang betul adalah yang pertama, invoice. Yang kedua, nota kredit. Yang ketiga adalah keratan cek dan yang keempat adalah resit. Jadi yang ni jawapannya yang mana satu? Kita lihat di halaman berikutnya. Jawapannya adalah C. Jawapannya adalah C. Baik, soalan yang ke-8. Soalan ke-8 ni soalan yang ada dokumen yang agak besar, kita kecilkan sikit. Dokumen berikut diterima oleh Puan Zila. Asal invoice Puan Zila diterima oleh Puan Zila. Apa yang dia tanya di bawah tu? Kita tengok dulu soalan. Berapakah diskaun tunai? Berapakah diskaun tunai yang diperoleh sekiranya pembayaran dibuat pada 19 Julai 2022? Baik, beberapa perkara yang akan Puna faham. Yang pertama sekali, kita tengok berapa tarikh pertama. Tarikh pertama yang kita kira adalah 12 Julai. Yang ini dikira sebagai hari pertama. Hari yang pertama kita ambil pada 12 Julai. So 12 sampai 19. 12 hari bulan sampai 19 hari bulan. Berapa hari ada sini? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi tempoh bayaran balik adalah dalam masa 8 hari. Jadi kamu rujuk pada syarat diskaun tunai di sini. Dia sudah pun melebihi 7 hari. So kita tak layak dapat 5%, maka dia layak mendapat diskaun sebanyak 2%. Dia masih lagi bayar dalam tempoh 14 hari. Dia dah lebih 7 hari, so tak layak dapat 5. So dia layak dapat 2%, masih lagi tidak melebihi 14 hari. Jadi kamu kira lah dia nak dapatkan, soalan tanya berapakah diskaun. So kita ambil jumlah dia lah, 1,200 ni. 1,200 kamu darab dengan 2%, kamu akan dapat diskaun sebanyak RM24. Ini jawapan soalan 8 adalah A. Soalan 9. Journal Am berikut telah disediakan daripada sebuah perniagaan. Dia tanya apa di bawah? Apakah yang di keterangan yang tepat untuk Y? Journal Am ni ditanya kegunaan folio lah. JA1. JA ni merujuk kepada Journal Am. Nombor 1 ni adalah muka surat. Jadi nombor 9 jawapannya adalah D. Rujukkan halaman 1 dalam Journal Am. Soalan 10. Bahagian kredit lebih besar daripada bahagian debit. Pilih penyertaan di bawah yang menerangkan kedudukan baki bank di buku tunai bagi perniagaan syarikat Mei. Baki kredit melebihi baki debit dalam buku tunai. Ini buku tunai lah, bukan penyertaan bank lah, buku tunai. Kredit lebih besar bermaksud bayaran lebih besar daripada penerimaan. Ini dalam buku tunai lah. Jadi bila bayar lebih besar daripada terima, jadi baki akhir akan menjadi overdraft. Ini jawapan yang betul adalah nombor 1 dan nombor 4 lah. Baki overdraft dan baki BB pada awal bulan berikutnya akan terletak di bahagian kredit. Jawapannya adalah D, 1 dan 4. Soalan nombor 11. Akaun berikut diambil dari ledger kedai Burger Bob, akaun bank. Dia bagi akaun bank. Ni sebelah debit, dia bermaksudnya bank bertambah. Akaun bank bertambah. Kemudian di butiran ada nama syarikat. Jadi yang ni mungkin nama syarikat pelanggan lah, ABT lah. Nama ABT. Kita tengok di halaman berikutnya.
Ledger yang lagi satu dia bagi ABT syarikat Roy di sebelah kredit. Kamu pernah maklumlah jika ABT rekod di sebelah kredit ni bermaksud ABT membuat pembayaran hutang. Okay, apakah perniagaan yang berlaku pada 16 Jun? Jawapannya adalah D. Okay, syarikat Roy menjelaskan invoice-nya kepada kedai Burger Bob dengan cek. Kita tahu dengan cek sebab butirannya adalah bank dan dia pun bergu dengan akaun bank tadi kan. Okay, so jawapan dia adalah D. Okay, soalan nombor 12. Maklumat berikut menerangkan suatu sistem dalam perakaunan. Okay, sistem. Buku P merekod semua jenis urus niaga secara tepat dan bersistematik menggunakan Q. Okay. Semua jenis urus niaga dan secara sistematik. Okay, jawapan yang ni adalah A. P adalah ledger. Q adalah sistem catatan bergu. Okay, itu soalan nombor 12. Okay, soalan nombor 13. Akaun kawalan, dia bagi akaun kawalan yang tidak lengkap seperti yang tertera tu dan dia bagi tahu kat bawah. Dia tanya kita berapakah baki pada 1 Oktober. 1 Oktober ni maksudnya baki bulan berikutnya lah. Jika jumlah jurnal jualan ialah 7,000 dan hutang lapuk 140. Okay, dia tinggalkan dua maklumat ni. So, kita cuba masukkan semula. Jadi jumlah jurnal jualan ni bermaksud jualan lah kan, jualan secara kredit. Ini adalah jualan secara kredit. Dalam akaun kawalan belum terima, jualan secara kredit berada di sebelah debit. Jadi kita akan masukkan semula 7,000 ni di sebelah debit. Ini butiran jualan. Okay, satu dah masukkan. Yang kedua kita ada hutang lapuk. Hutang lapuk akan mengurangkan akaun belum terima. So masukkan di sebelah kredit. Okay, butiran hutang lapuk ni. Jadi apa yang kamu kena buat adalah sekarang kamu cuma kena imbangkan sajalah akaun kawalan ni. So kita pun kira baki, hantar bawah macam biasa 7,500. Tolakkan dengan 4 angka yang berada di sebelah kredit ni, kamu akan dapat bakinya adalah 4240. Okay, jadi kita bawa balik ke sebelah baki BB, dia akan berada di sebelah debit 4240 pada tarikh Oktober 1. Jadi jawapan yang mana? Jawapannya adalah C. Okey, baki debit 4240. Itu soalan nombor 13. Okey, soalan nombor 14. Berikut adalah petikan imbangan duga syarikat berkat maju. Okey, dia tanya apakah R dan S. Okey, kamu tengok dalam imbangan duga. R angkanya adalah item sebelah kredit. Jadi kita tanda kat jadual ni. Ini item sebelah kredit. Jadi yang S ni pula angkanya berada di sebelah debit. Okey, jadi kita tengok satu-satu jawapan. Jawapan yang betul adalah B. Okey, pulangan belian dan ambilan. Okey, jawapan A. Yang mana betul, yang mana salah? Okey, kalau diterima ni betul. Pulangan belian ni salah. Jawapan C. Angkutan keluar salah, ni adalah item sebelah debit. Angkutan masuk betul. Memang item debit. Jawapan D, promosi salah. Yang ni adalah item debit belanja. Pulangan jualan betul. Okay, pulangan jualan memang berada di sebelah debit. Jadi yang betul kedua-duanya adalah jawapan B lah, pulangan belian dan ambilan. Okay, itu soalan 14. Okay, soalan nombor 15 tentang inventory. Berikut ialah inventory akhir. Jadi inventory akhir yang diberikan dalam bentuk jadual macam ni, kamu pilih barang, nilai barang yang terendah bagi setiap jenis barang lah. Jadi untuk raket badminton, harga kos dan pasaran kita pilih yang terendah. Jadi kamu ambil 4170. Untuk raket tenis kita ambil yang terendah adalah harga pasaran 3290. Okay, kita tak ambil yang tinggi lah, kita ambil yang rendah. Jadi jumlah kedua-duanya adalah, kita tambahkan dulu, jumlahnya adalah 7460. Jadi di sini kamu tengok jawapan A dengan jawapan B memang salah lah sebab dia ambil nombor yang bukan nombor kita kira tu. Okay, antara jawapan C dengan jawapan D. Okay, ini kita nak rekodkan catatan untuk merekodkan nilai inventory ke dalam account inventory. Jadi yang pertama sekali, kita ada account inventory. Ini inventory akhir lah, inventory akhir. Okay, account inventory akhir ni asset. Nah, asset. Jadi asset kita akan rekod di sebelah debit. 7460.
kita akan bergukan dengan akaun perdagangan. Okay, akaun perdagangan bergulah, so dia akan masuk di sebelah kredit macam tu. Jadi kamu baca baliklah siapa debit, siapa kredit. Debit, inventory, kredit perdagangan. Jadi jawapan untuk soalan 15 adalah C. Okay, debit, inventory, kredit perdagangan. Okay, soalan nombor 16. Apakah butiran yang terdapat dalam akaun perdagangan dan untung rugi? Okay, dan butiran dalam akaun perdagangan untung rugi. Nama perniagaan adalah Aura Jelita Spa. Jadi jawapan untuk soalan 16 adalah B. Okay, hasil perkhidmatan, gaji dan kadar bayaran. Okay, untuk soalan berikutnya, soalan 17. Item yang menambahkan kos belian. Okay, yang menambahkan kos belian ni apa dia? Audi lah. Angkutan masuk, upah atas belian, D itu duty import, I itu insurans atas belian. So jawapannya adalah D, 2 dan 4. Kerana menambahkan kos belian ni adalah Audi. Okay, kita ingat balik format apa kos jualan kan. Kita ada belian, kita akan tolak dengan pulangan belian. Kemudian kita akan tambah dengan Audi yang ada dalam soalan. Jadi kita tengok Audi dah ada dua lah angkutan masuk dan duty import. Itu soalan nombor 17. Okay, soalan nombor 18. Maklumat berikut diambil dari buku Heritage Trading. Okay, dia bagi kita pada dua tarikh, awal dan akhir. Kita ada di sini promosi. Okay, belanja asas dia promosi. Okay, dia tanya berapakah promosi dibayar ataupun kita faham berapakah promosi yang sebenar yang akan kita masukkan dalam penyata kewangan. Okay, di sini ada dua cara untuk kamu jawab lah. Yang pertama mungkin kamu boleh buat cara ledger. Okay, kamu akan buka semula akaun promosi. Kita buat cara ledger dulu. Okay, kita masukkan dulu baki-baki ni semua. Okay, promosi belum bayar. Belum bayar ni adalah liability. Liability, so awal berada di sebelah kredit. Di akhir, silangkan berada di sebelah debit bawah ni, 520. Okay, promosi prabayar adalah aset. Jadi awal aset adalah debit, 340. Di akhir kita silangkan 290 macam ni. Kemudian maklumat tambahan tu, yang ni adalah yang dibayar. Okay, promosi dibayar, so promosi, bila kita bayar promosi, yang akaun belanja lah kan, yang ni akaun belanja. So, bila belanja dibayar, kita akan debitkan akaun belanja. So, 1670 akan masuk sebelah debit akaun promosi. Jadi, akhir sekali kamu imbangkanlah. Kamu cuma kira angka pengimbang yang kita masuk dalam akaun untung rugi. 340 tambah 1670 tambah 520 ni dapat 2530. Kamu tolak dengan 170 dengan 290 dapat sini 2070. Okay, jawapan dia adalah D. Itu cara ledger. Ataupun kita boleh buat cara pengiraan. Okay, kita ingat simbol operasi pelarasan yang belakang dulu. Okay, ingat akhir, kita songsang yang depan. Okay, songsang yang depan. Jadi, belum bayar kita kena tambah. Jadi yang depan songsang kita kena tolak. Prabayar yang akhir kita kena tolak. Yang depan kita kena tambah. Jadi kalau buat cara pengiraan, kamu mula dengan angka yang buku tunai ni, 1670. Kita tambah dengan tolak empat-empat angka yang kita dah catat lah. Tolak 170, tambah 520, tambah 340, tolak 290. Okay, kita akan dapat samalah 2070 sebagai jawapannya. Okay, itu soalan nombor 18. Okay, soalan nombor 19. Pada akhir tempoh perakaunan, buku rezeki menunjukkan baki-baki berikut. Okay, aset dan liability. Dia tanya kat kita berapakah modal awal jika rezeki mengalami kerugian. Okay, macam ni cara dia. Dia tanya berapa modal awal. Okay, kamu dah maklum
Dalam bahagian ekuiti pemilik, kita ada modal awal, kita akan tambah untung ataupun kita akan tolak dengan rugi. Okay, kita akan dapat modal akhir. Okay, ini dalam bahagian ekuiti pemilik. Okay, dalam jadual di atas ini dia bagi kita, ini adalah angka aset dan liability pada akhir tempoh. Okay, macam mana kamu nak kira modal? Okay, kita nak kira modal macam mana? Kita ambil aset tolak liability. Jadi daripada dua angka ni, dan jadual ni kamu dapat mengira modal akhir. Okay, 43560 tolak 18370. Jadi kamu dapat modal akhir. Itu sebanyak 25190. Dan yang ni kamu dapat angka modal akhir lah, aset tolak liability. Kemudian soalan bagi, kita dapat rugi. Okay, rugi sebanyak 4950. Okay, jadi kamu buat pengiraan yang songsang lah. Kita tambah, kita kira secara songsang. Jadi modal awal kamu dapat 30140. Jadi kita tambah balik lah. Kita tambah balik lah modal akhir. Kita tambah balik dengan rugi, dapat modal awal sebanyak 30140. Okay, soalan nombor 20. Kesilapan tidak ketara bagi perniagaan tok jembal. Sebuah kenderaan peribadi RM15,000 telah dibawa masuk untuk kegunaan perniagaan. Kesilapan tidak ketara, dia bagi ayat macam ni. Yang ni kita faham sebagai kesilapan ketinggalan catatan lah. Ketinggalan catatan urus niaga. Kita lupa langsung nak rekod perkara ni kita ke dalam kita punya buku-buku perakaunan. Dia apakah kesan? Dia tanya, apakah kesan kesilapan terhadap penyata kedudukan kewangan? Kenderaan peribadi. Jadi maksud yang pertama ni berlaku pertambahan pada kenderaan sepatutnya. Okay, yang kedua dibawa masuk, maksudnya pertambahan kepada modal lah. Kenderaan peribadi dibawa masuk. Jadi di sini jawapannya adalah B lah. Modal dan kenderaan terkurang catat sebab kita lupa rekod. Bermaksud kedua-dua perkara ni, modal dan kenderaan akan terkurang catat pada angka RM15,000. Okay, soalan nombor 21. Maklumat berikut diambil daripada perniagaan CT. Okay, akaun belum terima, akaun belum bayar, akaun terakhir bank nisbah semasa. Hitung nilai bank. Okay, dia tanya kita berapakah nilai bank. Okay, dia bagi kat kamu nisbah semasa 2:1. Okay, kamu faham maksud nisbah semasa dari segi rumus? Dia adalah aset semasa bahagi dengan liability semasa. Dan dia dapat 2. Itu maksud 2 depan tu. Dapat 2. Jadi kita buat algebra. 2 sama dengan aset semasa. Inilah aset semasa. Kamu banyak liability semasa. Inventory akhir aset semasa. Bank aset semasa. Ini yang kita nak kira lah. So kita susun balik dalam persamaan ni. 12,800. Aset ada 3 kan. Tambah dengan 12,600. Tambah bank ni saya letak huruf X sebagai pembeli ubah. Okay, bahagi dengan liability semasa, kita cuma ada satu iaitu akaun belum bayar. 15,500. Okay, dia kamu selesaikan lah macam algebra biasa lah. X sama dengan 31,000 tolak 25,400. Last kali dapat untuk angka bank RM5,600. Okay, untuk soalan nombor 21 kita buat secara algebra. Gunakan maklumat nisbah semasa ni dan kita buat semula persamaan untuk mengira nisbah semasa. Soalan nombor 22. Situasi manakah menunjukkan keadaan rekod tak lengkap? Jadi jawapannya adalah D lah, nombor 3 dan nombor 4. Duit masuk dan keluar dicatatkan dalam buku tunai saja. Okay, dia cuma buat sistem catatan tunggal. Rekod belian kredit dicatat dalam buku catatan harian sahaja. Okay, dia tidak menggunakan sistem catatan bergu. Yang satu dan dua tidak akan memberi kesan kepada menjadi terjadinya rekod tak lengkap. Itu soalan nombor 22. Soalan nombor 23. Yang manakah diambil kira
dalam menyediakan belanjawan. Jadi ingat belanjawan tunai ni kamu kena ambil terima dan juga bayar yang melibatkan tunai ataupun cek. Jadi yang mana yang tak libatkan tunai, kita tak ambil. Okay. Yang pertama, belanja susut nilai. Ini bukan. Ini adalah belanja bukan tunai. Okay, diskaun diberi, diskaun terima pun bukan. Yang ini adalah hasil belanja yang bukan tunai. Okay, jawapannya adalah C. Ansuran bulanan, ya betul. Ini bayar guna tunai. Pemilik bawa masuk kenderaan. Yang ini pun bukan tunai. Tidak melibatkan tunai. So, jawapan 23 adalah C. Okay, soalan nombor 24. Maklumat graf di bawah adalah mengenai anggaran penerimaan dan pembayaran perniagaan sara bagi bulan Januari dan Februari. Okay, dia tanya apa kat bawah? Jika baki tunai pada 31 Disember berjumlah RM10,000, berapakah baki awal bulan Mac? Okay, berapakah baki awal bulan Mac? Jadi kita kena tengok lah. Dia bagi carta palang ni, carta bar ni. Yang koko tua terima, koko muda bayar. Baki awal RM10,000. Okay, baki awal RM10,000. Ni pada baki awal. Ni baki bibi. Kemudian ni kamu baca lah. Yang pertama ni. Terima RM10,000. Saya klik kat atas tak nampak ni. RM10,000. Bayar pula. Ni tambah lah. Tambah RM10,000. Bayar pula RM8,000. Kemudian bulan Februari, duit masuk. Tengok ni ada antara 14 dengan 16. Jadi kita faham sebagai 15 lah. Ni tambah RM15,000. Dan kita tolak pula. Yang ni pun antara 10 dan 12. Ni tolak RM11,000. Jadi kamu kira lah balik. RM10,000 tambah 10, tolak 8, tambah 15, tolak RM11,000. Jadi baki akhir dapat RM16,000. Jadi jawapan untuk soalan nombor 24 adalah D. Okay, soalan nombor 25. Butiran manakah merupakan butiran pembayaran? Okay, pembayaran dalam belanjawan. Okay, yang bayar ansuran pinjaman dengan sewa kedai. Modal tambahan penerimaan. Hutang lapuk tidak berkenaan. Itu belanja bukan tunai. Jadi jawapan 25. 1 dan 4 iaitu B. Okay, soalan nombor 26. Mengapakah kawalan dalaman perlu diwujudkan dalam perniagaan? Okay, ini jawapannya adalah D lah. Memastikan pengurusan mematuhi prosedur. Itu maksud apa? Keperluan antara keperluan kawalan dalaman dari segi pematuhan. Okay, 27. Yang mana tidak terdapat dalam buku tunai yang belum dikemas kini. Okay, jawapannya adalah faedah atas simpanan. Okay, ini adalah butiran di penyata bank. Jadi bila kita kemas kini, baru dia akan masuk dalam buku tunai. Yang A, B dengan D ni memang dah butiran untuk buku tunai. Okay, soalan nombor 28. Okay, ni akaun semasa. No? Dia tanya kat kita apa? Di hujung ni tanya berapakah baki akhir pada 31 Jun. Okay, jadi yang ni kita bina semula lah akaun semasa. No? Kita bina semula akaun semasa untuk Rahimah ni. Akaun semasa. Baki pada 1 Julai 2000 ni dia tak sebut baki debit ke kredit. Kita faham sebagai baki normal. So baki normal 2000 ni baki sebelah kredit. Okay, faedah atas modal. Yang ni adalah item sebelah kredit, akaun semasa. Ambilan adalah item sebelah debit, akaun semasa. Ini ambilan. Pengasingan untung rugi, dia bagi tahu sini kongsi untung. Kongsi untung ni adalah item yang menambahkan ikuti pemilik. Ini item berada di sebelah kredit, akaun semasa. Ini pengasingan untung rugi. Kemudian maklumat tambahan dia bagi tahu sini faedah atas ambilan. Ada FAA. So faedah
Atas 9, 5% kamu kali dengan 1,000, kamu dapat RM50 faedah atas 9. Jadi akhir sekali kamu cuma imbangkan macam biasalah. Kirakan baki hantar bawah. So sebelah kredit kamu akan dapat jumlahnya sebanyak 7,100 tolak dengan 1,050. Jawapannya 6050. Okay, B. Alright, jawapannya adalah B. Okay, soalan berikutnya, soalan nombor 29. Ciri-ciri klinik. Ciri-ciri klinik Zunaidi dan Mustafa. Okay, ini ada dan. Nama ni maksudnya ini perkongsian. Jadi kamu tengok jawapan yang dia bagi, pilih ciri-ciri perkongsian. Jawapannya adalah B lah, 1 dan 3. Okay, soalan nombor 30. Seksyen 26 Akta Perkongsian 61, pilih yang benar. Okay, jawapannya adalah D, ya, faedah 8% tahun atas faedah atas pinjaman yang diberikan oleh perkongsi. Okay, jawapan A salah. Dia kata mengikut nisbah modal ontologi ni sama rata. Buku akaun kena simpan di pejabat dan gaji tidak dibayar. Okay, itu soalan nombor 30. Okay, soalan nombor 31. Dia punya soalan tanya akhir sekali, tanya berapakah untung atau rugi realisasi. Okay, jadi yang ni kita cuba bina semula akaun realisasi. Okay, realisasi. Ingatlah realisasi. Debit adalah belanja realisasi. Kredit adalah hasil realisasi. Okay, yang pertama sekali kita tengok maklumat di atas ni, aset dan liability. So, langkah pertama kita kena tutup aset. Jadi aset ni kita ambil ni lah, 35 ni masukkan sebagai belanja dalam kita punya akaun. So 35,000 ni adalah kita menutup aset-aset. Okay, kemudian yang 3 bawah tak masuk akaun sesi. Kemudian ayat yang seterusnya, semua aset direalis. Okay, ni hasil lah, hasil pembubaran 27,000 masuk sebelah kredit. Okay, liability telah dijelaskan sebelumnya, ni pun tak masuk dalam jawapan. Ini tak ada kena-mena lah dengan akaun realisasi. Kemudian dia beritahu ni belanja realisasi ada 600. So ini debit. Okay, belanja realisasi debit 600. So itulah item yang kamu guna masukkan dan kamu pun cuba imbangkan. Okay, dah tengoklah. Sebelah debit lebih besar kan. Kita dapat sini 35,600. Okay, belanja lebih besar daripada hasil, bermaksud kita akan dapat rugi. So 35,600 tolak dengan 27,000, kamu dapat angka imbang ni 8,600. Ini adalah rugi realisasi. So jawapannya adalah D, okay, RM8,600. Okay, itu soalan nombor 31. Okay, pilih padanan yang betul untuk soalan nombor 32. Share biasa dengan share keutamaan. Jawapannya adalah C lah. Kadar dividen tidak tetap. Dan untuk share keutamaan, kadar dividennya tetap. Okay, soalan nombor 33. Syarikat Cinze Holding terbitkan share berikut pada 1 Mac. 3 juta unit, 5% share keutamaan, RM3 se-share. Semua share dilanggan penuh. Okay, dia kata dilanggan penuh pada 31 Mac. Pada 30 September tahun yang sama, isytihar dividen interim. Dia tanya kita hitung jumlah dividen interim pada 30 September. Okay, yang pertama sekali, untuk mengira dividen, kamu kena tahu nilai share dulu lah. So, yang pertama, kamu hitungkan dulu nilai share keutamaan. Macam mana kira dia? Kita ambil balik unit darab dengan dia punya harga lah. So, 3 juta unit, kamu kali dengan RM3 lah. Inilah 3 juta unit dengan nilai harga dia RM3 satu share. So, nilai share terdapat 9 juta. 9 juta ringgit nilai share.
Kemudian yang kedua, kamu kena tengok tempoh dividen interim. Okay, tempoh dividen interim. Kita mesti kira start pada selepas tarikh ni lah bayar penuh sampai tarikh isytihad. Okay, ini mula daripada tarikh dan tamat pada tarikh dia isytihad. So dia mula pada 31 Mac. Jadi bulan Mac tu kita tak kira, kita start kira pada 1 April. Jadi kita ambil pada 1 April 2021 sehingga 30 September 2021. Ini berapa bulan? Semua ni adalah selama 6 bulan. Jadi kamu kena kira dividen hanya untuk 6 bulan lah. Jadi kita gunakan formula dividen iaitu peratus, dividen 5% ni, 5%. Okay, darab dengan nilai share diterbitkan 9,900,000 kali dengan 6/12. Jadi untuk dividen ni kita dapat 225,000. Jawapannya adalah C. Okay, soalan nombor 34. Pada 1 Julai, syarikat Anisa Maju menerbitkan 100,000 unit share biasa pada nilai RM1 se-share kepada orang awam. Permohonan ditutup pada 15 hari bulan. Dan jumlah permohonan adalah RM80,000. Kita dapat kurangan, okay, dia beritahu sini, terdapat kurangan langganan sebanyak RM20,000 ditanggung oleh penaja jamin. Yang manakah catatan yang tepat untuk merekod kurangan langganan? Okay, merekod kurangan langganan ni bermaksud kita akan merekod terimaan. Kita akan rekod terimaan wang. Terimaan wang daripada syarikat yang disebut sebagai penaja jamin. Jadi bila wang terima, kita akan debit lah. Jadi jawapannya adalah D. Debit bank, kredit permohonan, share biasa. Itu soalan nombor 34. Soalan nombor 35. Dia tanya kita dana terkumpul awal. Okay, mudah saja soalan ini. Dana terkumpul awal, rumus dia adalah aset tolak liability. Okay. Kenderaan aset, alatan aset, bank aset, yuran belum terima aset, akaun belum bayar liability, yuran belum terperoleh liability. Jadi yang mana aset kamu tambah lah. Tambah aset tolak dengan liability 2 yang di bawah tu. So kamu akan dapat jawapannya adalah RM28,450. Itu jawapannya adalah B. Okay, soalan nombor 36. Akaun penerimaan dan pembayaran kelab renang Batu Buruk. Ditanya apakah X dan Y. Okay, X berada sebelah debit. Akaun terima dan bayar ni adalah terima. X adalah terima. Y berada di sebelah kredit, akaun terima bayar. So Y adalah pembayaran. Okay, Y adalah bayar. Jadi kamu pilih jawapan yang mana X itu terima dan Y itu adalah bayar. Jadi jawapan yang betul dua-dua adalah D. Okay, sewa khas sekolah betul terima, kadar bayaran adalah pembayaran. Betul. Jawapan A, alat tulis itu salah. Okay, yang ni pun salah. Derma ni terima, alat tulis itu bayar. Yuran ahli betul terima, komisen terima ni salah. Yang ni adalah penerimaan. Sewa altar renang betul terima, yuran masuk salah. Yuran masuk adalah penerimaan. Itu soalan nombor 36. Soalan nombor 37. Yang manakah benar konsep margin caruman kecuali margin caruman. Formula margin caruman ni adalah jualan tolak dengan kos berubah. Jadi jawapan yang kecuali ni inilah jawapan D lah. Yang salah dia adalah pada titik ini jumlah hasil akan sama dengan jumlah kos. Yang ni adalah penerangan untuk titik ulang modal, bukannya margin caruman. Okay, A betul lah, lebih hasil berbanding kos berubah, betul. Membantu peniaga menampung kos tetap, betul. Rumus adalah harga jualan sunit tolak kos bersunit, betul. Ini kalau kita punya untuk nilai sunit. Okay, next question. Soalan nombor 38. Yuran. Okay, dia minta kamu kira yuran sebenar tahun tersebut. Jadi kamu boleh buat cara, mungkin boleh buat cara penyediaan akaun yuran jugalah. Okay, kita nak buka akaun yuran. Okay, sinilah rupa dia.
Okey, kelab ada 150 orang ahli baki-baki pada 1 Januari. Yang ni adalah baki-baki awal lah. Ini baki-baki awal. Yuran belum terima, aset belum terperoleh, liability. Aset awalnya debit 500, belum terperoleh kredit 250. Okey, ayat di bawah pula, bagi tahun berakhir 31 Disember, kelab ini telah menerima yuran sebanyak 5,500. Yang ni adalah yang butiran bank, penerimaan dalam tahun tersebut. Ini berada di sebelah kredit dalam jawapan lah, dan ledger. Ini butiran bank tu. Okey, kemudian dia kata kelab ini telah menerima yuran sebanyak ni, termasuklah 200 untuk tahun yang hadapan. Yang ni adalah yuran belum terperoleh akhir. Jadi yang ni 200 berada di sebelah debit sebelum jumlah tu. Okey, yuran belum terperoleh akhir. Jadi sekarang ni kamu dah masukkan ke 4 angka tu. Kamu pun hitung angka pengimbang. Okey. So kamu dapat apa? Ni kamu akan dapat 5050. Jawapannya adalah A. Ataupun kamu boleh buat cara pengiraan. Yuran belum terperoleh. Yuran belum terperoleh akhir, yang ni kita akan tolak. So, kalau akhir tolak, awal kita tambah. Yuran belum terima. Belum terima akhir, kita tambah. Jadi yang awal kita tolak. Jadi kalau kamu buat cara pengiraan, kita mula dengan angka bank ni. 5,500 tolak 500 tambah 250 tolak 200 pun akan dapat jawapan yang sama, 5050. Itu cara pengiraan. Okay, soalan nombor 39. Apakah X? Ini kata kos pengeluaran X kat depan. Okay, jawapannya adalah D, kos prima. Okay, sebab dia bagi rumah ni bermula dengan overhead. Dia mula dengan overhead. Overhead tambah KLP awal, tolak dengan KLP akhir. Jadi yang depan ni sebenarnya adalah kos prima. Iaitu bahan langsung tambah dengan buruh langsung tambah dengan belanja langsung. Dan soalan yang terakhir tentang titik pulang modal. Pengeluaran nenas tin, kilang nenas, dia bagi kat kita kos tetap RM2,000, margin caruman RM2. Hitung untung atau rugi sasaran. Okey, untung atau rugi sasaran jika menjual 10,000 tin nenas. Okey, yang ni cuba tengok. Berapakah dia punya titik pulang modal? Titik pulang modalnya adalah kos tetap bahagi dengan margin unit. 2,000 bahagi dengan 2. Okey, dia dapat 1,000 unit. Okey, untung unit titik pulang modal 1,000 unit. Dia tanya kita untung atau rugi jika kita menjual sebanyak 10,000 tin nenas. Okey, kita boleh kira lah gunakan rumus ni lah. Unit jualan tolak dengan unit titik pulang modal darab dengan, jadi kita kira dulu bracket darab dengan margin caruman seunit. Jadi kita ambil unit jualan soalan bagi 10,000 tolak dengan unit titik pulang modal 1,000. Okey, yang ni kita akan dapat nanti 9,000. Kita akan kali dengan RM2. So 9,000 kali RM2, kita dapat untung sebanyak RM18,000. Okay, itu soalan nombor 40. Okay, itulah jawapan untuk soalan Terengganu.